Tak dengar. Ya Allah, patutlah. Itulah selama ni kita cakap seorang-seorang. Okey. Sekarang dengar. Boleh dengar. Sekejap Allah Akbar. Siapa lagi yang join Allah Okey. lama. Kak Aina dah ready ke? Give me a few minutes. Give me Taklah Ayah nak start cakap dulu. seorang-seorang. Subhanallah, subhanallah. Sekejap, Okey, ayah start dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis kita hari ini, kita buka dulu dengan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita insyaAllah akan buat sedikit sharing on health, tentang kesihatan. Hari ini hari Jumaat dan hari ini topiknya ialah perut sihat. Perut sihat ni biasa kita dah beberapa kali rasanya kita share pasal specifically pasal perut, dan saya rasa in most sharing kita pun, kalau bukan sharing yang khusus untuk perut pun, sedikit sebanyak kita mesti akan selitkan juga tentang kesihatan perut ni. So perut ni memang sangat-sangat penting kesihatan dia, antara yang terpenting lah, dan maksudnya kita sakit apa-apa pun kita kena pastikan perut kita kena sihat dulu. Apa-apa penyakit pun biasanya apa-apa penyakit pun biasanya perut dia memang tak sihat. Apa maksud dia macam satu pepatah yang mengatakan, daripada satu pepatah yang kata all diseases start from the gut. Lebih kurang macam itulah perkataan dia. Maksudnya semua penyakit berpunca daripada perut. Kalau perut kita sihat, insyaAllah kalau ada penyakit pun dia lebih mudah nak recover, insyaAllah macam tu. Okay. So dalam Syangho kita memang selalu sangat-sangat tekankan tentang perut. Bila kita tekankan pasal perut, biasanya kita akan tanya tentang pembuangan. Benda-benda yang orang macam, apa sibuk-sibuk nak tanya kan. Tapi kalau kita dah lama dalam Syangho ni, kita tahu pembuangan tu sangat-sangat penting untuk menunjukkan kesihatan perut kita. Sikit saya ulang kat sini, pembuangan mestilah hari-hari, melainkan kita tak makan hari-hari. Kalau kita makan seminggu sekali, memadai untuk kita membuang seminggu sekali juga. Dan selain daripada pembuangan yang pergi ke toilet tu, buang angin pun boleh kita pantau untuk kita tahu tahap kesihatan perut kita. Okay? Macam budak-budak kat rumah ni, diorang memang selalu report kalau diorang pergi toilet ke, diorang kentut ke, diorang memang suka report kan. Pagi tadi dekat sekolah, Aman kentut lah, macam-macam lah dia cerita kan. So kita selalu dah ingat ke budak-budak ni, buang angin tu bagus, buang angin tu bagus. Ada hari busuk dia cakap, ada hari yang okey. So kita tahulah, kita tahu kalau buang angin yang berbau tu sebenarnya asal daripada perut juga, perut kotor. Kalau kita buang angin tak berbau tu, maksudnya insyaAllah perut kita dalam keadaan sihat. Okay, so hari ni insyaAllah kita akan ada speaker yang special, iaitu Senior Vice Manager Kak Aina, yang akan share dengan kita dengan lebih lanjut lagi, dan mungkin beliau sangat-sangat berpengalaman lah untuk bercerita tentang kesihatan perut ni. Kak Aina dah ready ke? Okay, boleh dengar clear ke? Okay, boleh. So kalau dah Boleh, ready, Aina persilakan, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Mula-mula nak perkenalkan diri dulu. Maaf kalau sebutan tak berapa betul, tengah ada Nutri-Tablet dalam mulut tengah kemam. Nama saya Syakira Aina binti Wan Buhari. Dalam keluarga besar Syangho dia panggil Aina, ataupun yang lahir 80-an ke atas boleh panggil Kak Aina. Dah guna produk dari 2001, sudah 20 tahun guna produk. Jadi daftar jadi ahli Februari 2002. Jadi ahli pun bukan sebab ambil produk pasal kesihatan ke apa ke, it's more of sebab mak, atas dasar kepercayaan mak.
trust my mum. Dia suruh sign borang, sign. So jadi ahli lah. So anyway, short story, dah guna produk dah lebih dari 20 tahun. And masa mula-mula terlibat dalam Syonghot, tak ada ilmu. So dari segi pentingnya perut ni, kesihatan perut ni macam ambil ringan, ambil mudah. Take it for granted. Sebab saya sendiri memang tak pernah ada masalah sembelit. So bila mula-mula dulu dengar orang cerita sembelit macam, teruknya sembelit ni Tapi macam it's just like sambil lalu je. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan macam tu lah. Sampailah tahun lepas, diuji dengan krisis kesihatan yang serius. Macam saya cerita sebelum ni, tak pernah ada masalah sembelit kecuali bila ada serangan alahan kulit yang teruk. Severe eczema. Daripada lahir ada masalah eczema. So setiap kali ada serangan bukan sepanjang masa. Dalam setahun tu mungkin sekali, 2 kali lah kena. So bila kena serangan, masa tu lah sembelit sikit lah. 2-3 hari lepas tu okey. 2-3 hari lepas tu okey. So tak adalah sampai ke tahap macam setengah orang bertahun-tahun masalah. So tahun lepas, April 2020, saya mula sembelit. Daripada sembelit tu, terbina pula buasi dalaman dan buasi luaran. Untuk yang mana belum tahu pasal buasi ada 2 jenis ya. Selalu orang kata buasi luaran aja kan. Sebenarnya buasi dalaman pun ada. So ramai orang yang mana terutama sekali para ibu yang lepas bersalin, dia kata masa beranak tu adalah sikit buasi. Lepas tu dah okey, tapi kadang-kadang tu anak dah umur 4-5 tahun bila nak membuang tu masih lagi ada rasa. Tapi kat luar tak ada apa-apa. So dia kata, itu buasi dalaman. Mereka pun macam, ada buasi dalaman ke? Ingatkan buasi luaran saja. So ini pun saya baru belajar. Sebab downline ada buasi. So saya buat research lah. Dia kata hemorrhoid. Saya panggil piles. Check Google. Sama hemorrhoid dengan piles. So buasi ada 2 jenis. Buasi dalaman dan buasi luaran. Saya ada 2 juga. Daripada buasi, sembelit 3 ke 4 kali sehari. 3 ke sekali dalam 3 ke 4 hari. Setiap 3 ke 4 hari saya membuang sekali. Sikit sangat. Kemudian makin teruk, buasi pula timbul. Kemudian makin teruk, najis halus macam pensel. Kemudian kekejangan perut sampai pingsan-pingsan sakit. Kemudian tu dah 1, 2, 3, 4. Penurunan berat badan yang mendadak dengan keletihan tu memang saya dah lama ada lah, beberapa bulan sebelum tu. Dan berat saya pada ketika itu adalah 42 kilo. Dan seterusnya pendarahan. Pendarahan dalam najis, pendarahan dalam rektum. So pendek cerita, ada kesemua 8 simptom dan simptom-simptom inilah simptom kanser usus. Dan semua ini berlaku dalam tempoh masa yang sangat cepat. 4,5 bulan daripada April, saya ingat lagi hari pertama saya sembelit, awal April sampai hujung bulan Ogos, dalam 4,5 bulan macam tu. So very short. Tapi saya tak terkejut sebab lebih dari 10 tahun lalu saya dengan mak ada attend health talk, ceramah kesihatan daripada pakar usus, proctologist daripada Singapura. Dan topik ceramah tersebut, pakar tersebut berkongsi tentang macam mana kita nak bezakan kanser usus dengan buasi. So nota yang saya ingat sampai sekarang memang jelas lagi. Dia kata untuk satu ketumbuhan yang kecil dalam usus kita dikenali sebagai polyps. Ianya boleh merebak dan membesar dan membina, macam mana? It can be developed into 4th stage colon cancer. Boleh jadi sampai ke tahap colon cancer tahap 4 dalam mengambil masa hanya 6 ke 9 bulan sahaja. So dengan ilmu asas tu kita 6 bulan dah boleh dapat colon cancer yang tahap keempat. So bila terjadi pada diri sendiri, kita mula monitor satu simptom, lepas tu makin teruk. Dah ambil produk tak masa tu? Ambil produk, ambil Lactoberry sampai 4 kotak 1 hari apa semua, tapi masih lagi makin teruk. So macam, okay,
ini dah 4,5 bulan ni. So Alhamdulillah, lepas 4,5 bulan dah ada semua simptom tu, Alhamdulillah Allah pemudahkan rezeki nak buat rawatan intensif. Selama 4,5 bulan juga rawatan. Alhamdulillah, kesemua 8 simptom daripada saya start rawatan bulan September 2020 sampai hujung Januari 2021, kesemua 8 simptom tersebut tiada. Dan simptom yang paling teruk, yang paling saya takut pada ketika itu adalah pendarahan. Bayangkan setiap kali membuang berdarah, tak membuang pun darah keluar. So itu berlaku hampir 3 minggu. Setiap kali masuk tandas. So itu pendarahan tersebut berhenti selepas 10 hari saya start. 10 hari daripada saya start rawatan intensif. Berhenti sepenuhnya daripada bulan September sampai ke hari ini. Alhamdulillah. So, apa saya nak cerita kat sini ialah kesihatan perut tu ianya sesuatu yang ramai orang yang mana tak ada masalah. Macam saya dulu, tak pernah ada sembelit apa, kita ambil ringan. Kita ingat, alah, jaga makan je, alah, macam benda kecil. Padahal sebenarnya tidak. Kalau perut kita tak sihat, perut kita fungsi dia dah mula terganggu, dah mula ada sembelit. Dah sembelit tu menjadi part of sebahagian daripada kehidupan kita hari-hari, tak boleh buang. Ianya akan membina macam-macam lagi masalah-masalah yang lebih serius. Like ayah sebut tadi ya, banyak penyakit-penyakit, kebanyakannya penyakit-penyakit yang degeneratif ni semua berpunca daripada perut. Jadi sebab tu sangat-sangat penting untuk kita pastikan keadaan kesihatan perut kita. Ini sesuatu yang kita boleh monitor. Sebenarnya senang je kita nak tahu ni tahap kesihatan diri. Kalau perut adalah punca kepada banyak jenis penyakit, jadi kita kena pastikan perut kita sihat, kan? Secara simple lah, secara mudahnya. So first orang tanya, itu macam mana kita nak tahu tahap kesihatan diri ni? Kita tanya diri kita, macam mana pembuangan kita? Pembuangan hari-hari. Sebab, saya kata, kita mesti buang hari-hari. Melainkan kalau kita tak makan. Kalau tak makan, tak apa tak buang. Tapi tak juga lah. Baby kan, dia minum susu tapi buang juga. Ramai orang kata, I tak makan tau, I minum je. I minum fruit juice lah, apa-apa ni semua kan. I ambil liquid diet je. Ambil diet cecair saja, tak makan. So, I tak buang lah. Tak, kenapa baby minum susu hari-hari? Dia tak makan benda solid tapi dia buang okey, cantik je yang mana sihat. Yes, lagi ada benda masuk dalam mulut tu. Kiranya kita makan lah tu. So, check. Sebab ianya sangat penting. Bukan check untuk diri kita sendiri sahaja, kita check orang tersayang. Yang mana dah ada keluarga, ada pasangan. Tanya, kita selalu tanya pasangan kita, tak tahulah panggil sayang ke darling ke, yang you dah makan? You nak makan? You dah makan? Selalu tanya. Kita jumpa orang pun, dah makan? You makan apa ini? Selalu tanya pasal makan aja. Tapi kita tak pernah nak tanya orang, dah buang ini? Whereby pembuangan ini yang menentukan tahap kesihatan kita. So, checklist macam mana nak tahu. Semak sendiri. Kita boleh semak sendiri. Kita boleh cerita dengan orang tersayang. Dengan anak-anak, budak sekecil-kecil budak. Saya dulu pernah mengajar. Alhamdulillah. Berpeluang mengajar hampir 9 tahun macam tu. Mengajar budak-budak umur paling muda 18 bulan. Sampai umur 6 tahun, budak kecil. Budak umur 3-4 tahun pun diorang tahu dari segi dah ada ilmu kan. Dia kata, buang tak? Pergi toilet tadi buang tak? Busuknya. Ni mesti makan tak buang ni kan. Okay. Ajar daripada kecil anak-anak kita. Didik macam mana nak check kesihatan perut kita. Okay. Check macam mana kita nak tahu ciri-ciri perut kita bagus, perut kita sihat ke tidak, ialah nombor 1, kejap macam Maya cakap tadi, mesti wajib setiap hari mesti buang. Mesti. Dan yang terbaik ialah apa-apa yang kita makan mesti keluar daripada badan kita 24 jam selepas masuk. Dulu masa di awal Syonghua, saya tak ada ilmu kan. So tanyalah upline, guiding upline saya, double diamond Kak Ana. Kak Ana, macam mana nak tahu kita punya toileting ni bagus, kita punya usus sihat kan. Kita senang je Aina. You kalau makan sayur ataupun buah yang serat yang tidak larut, non-soluble fiber. Macam all the sayur-sayur banyak serat macam kangkung, tauge, jagung. You makan sekarang pukul berapa Pukul 4 petang hari ni. 4 petang esok. Sepatutnya yang seeloknya dia akan keluar. You akan nampak lah
bentuk-bentuk dia tu akan keluar. Saya kata, oh kalau dia keluar lebih lama daripada tu, maknanya esok tak keluar, lusa baru keluar. Maknanya dia dah terlebih waktu lah dalam usus. Dia dah mula menapai lah, dah belum basi. So apa-apa kita makan, mesti keluar. Kalau kita makan 3 kali sehari, patutnya logiknya keluarlah 3 kali sehari kan. Tapi kalau tak pun at least mesti buang once a day. Mesti. Okay. Apa yang kita perlu perhatikan, pembuangan kita macam mana? Dia ada 6 ciri. Color, bentuk macam pisang, jumlah kena banyak. Jumlah kena selari dengan apa kita makan. Okay. And then, bila tak keluar, apa-apa kita makan tak keluar, ikut waktunya, itu yang makanan jadi basi. Itu yang ramai orang angin satu badan. Sebab bila makanan jadi basi, dia menapai kat dalam usus, busuk kan? And then gas busuk ni lah sebenarnya gas yang berbahaya. Kalau kita bau dekat luar, gas-gas ni, bayangkan gas-gas busuk ni sentiasa di luar kita, di sekeliling kita sedut sepanjang masa, boleh pengsan tau. Okay. So bayangkan gas busuk ni ada dalam usus kita. Bila dalam usus, dia berkeliaran dalam usus kita serap balik. Itulah gas yang akan dibawa masuk dalam darah kita, tersumbat sana sini, dia mula dah parking dekat bahu, sakit bahu lah, lepas tu banyak sedawa. Dan orang sihat, saya ada beberapa orang downline, dia kata, I bagus membuangan, hari-hari I buang. Sebab tu I tak kentut. Saya kata, oh you tak kentut? Tak, I jarang kentut. Bagus satu I sihat. Kata, setahu I lah kan, ikut yang mana doktor ke hospital pun dia akan tanya kalau perempuan lepas beranak ataupun kita dah masuk hospital, nak keluar discharge tu, doktor akan tanya 2 benda. Dah buang dah? Dah kentut dah? So itu menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita kentut setiap hari. Dan ikut ilmu asas kesihatan, orang yang sihat dia akan kentut 14 kali sehari. So kalau kita kenal siapa yang tak kentut atau susah kentut, maknanya dia banyak gas dalam badan. And lebih baik kentut daripada sendawa. Tapi kalau dia tak kentut, dia banyak sendawa pun elok lagi. Yang paling teruk ialah dia tak kentut, dia tak sendawa. Tak ada keluar langsung angin atas bawah. Okay. And then, that is nombor 3. Memang kena banyak. Yang keempat, mestilah terapung. Okay. Kalau kita guna tandas duduk, najis yang keluar tu mesti terapung. Kalau najis yang keluar tu terus tenggelam, maknanya najis tu dah berat. Dia dah lama dalam usus kita. Yang kelima mesti senang. 2-3 minit je masuk, keluar dah settle. Tak payahlah sampai setengah jam dalam bilik air. Dan last, tak berbau busuk. Saya sebelum dapat ilmu ni, saya macam, ke mana ada orang buang air besar tak bau busuk? Mana ada orang kentut tak bau busuk? Tapi bila kita dah mula perbaiki fungsi usus, dah mula ambil siap perut ni semua tu, betul lah boleh dapat boleh dapat najis yang tak berbau, boleh dapat kentut yang tak berbau. Okay. So hari ni basically, Ayah, can we go to the first slide? Okay. Sekejap ya. Kenapa perut ni penting? Kenapa kesihatan perut ni berkait rapat sangat dengan sistem imun kita? Sebab dalam kita punya sistem imun, second slide Ayah. Sorry ya. Terima kasihlah, tolong sharekan skrin. 70% hingga 80% daripada sistem imun kita, our immune cells apa semua, ada dalam sistem penghadaman kita. So bayangkan, 80% sistem pertahanan badan kita ada dekat usus kita. So kalau usus kita tak sihat, secara asasnya sistem pertahanan kita, our whole body punya immune system tak bagus. That's why sangat-sangat penting kita pastikan usus kita berada dalam keadaan baik, ada cukup bakteria yang baik, ada bakteria baik tu dapat cukup makanan. This is where it's very important to make sure that setiap hari kita ada dapat keperluan bakteria baik yang secukupnya untuk badan kita. Okay. Next slide Ayah. It's a simple sharing. It's just a matter of kita ambil berat dan betul-betul jaga kita punya perut setiap hari sepanjang masa kalau boleh. InsyaAllah lah, penyakit-penyakit kronik yang mengambil masa berpuluh tahun untuk dibina, kita
secara direct kita akan perlahan-perlahan sama ada kita boleh berupaya untuk mencegah ataupun melambatkan badan kita daripada mendapat penyakit-penyakit kronik. Ataupun another level, kita dapat kalau kita dapat pun, contoh diabetes, high blood pressure, high cholesterol, even cancer, kita dapat meminimalkan kesan masalah-masalah yang serius ni. Kalau kita jaga betul-betul kesihatan perut kita. Okay. Bila perut merosot, fungsi usus kita, penghadaman kita merosot, immune system kita pun down. So, okay, next slide Ayah. Okay. So macam saya cakap tadi, makanan yang kita makan kita dah hadam, dah tapis, lepas tu akan diserap dalam badan kita. So perut yang tak sihat, dia tak dapat, satu tak dapat nak hadam makanan yang kita makan. Apa-apa yang kita makan dia ada zat, ada nutrisi. A lot of people kata, okay tak apa, I tak ambil all the supplement, I hanya dapat vitamin, minerals, apa ni semua, enzim daripada makanan harian, makanan yang kenyang ni. Say good, okay bagus. Tapi kalau usus kita tak boleh nak hadam dengan baik, this is where you makanlah benda, kalau orang Cina so kata you makanlah makanan kayangan pun, makanan premium macam mana pun, kalau usus you tak boleh nak hadam, tak boleh nak serap, you makan lalu je, you makan terus keluar balik. Sebab badan fungsi usus untuk menyerap tu dah lemah, tak boleh nak serap benda-benda yang bagus ni. Okay. Dan juga melepaskan bahan yang salah ke dalam badan. Maknanya kat sini, this is where Ayah sebut tadi, kita kena membuang setiap hari. Maknanya apa-apa kita makan dalam masa 24 jam, kita kena usaha supaya dia keluar daripada badan. Sebab bila dia tak keluar ni lah, makanan yang sepatutnya baik untuk kita, tapi sebab dia terlebih waktu dalam badan, dalam usus terutamanya, dia mula basi. Bila basi ni lah yang akan mengeluarkan gas-gas yang busuk, gas-gas yang beracun, dan gas-gas inilah akan diserap masuk ke dalam badan kita. Serap masuk dalam darah. Darah kita pergi merata-rata satu badan. So maknanya daripada benda yang elok, kita makan makanan yang elok, berkhasiat. Tapi sebab dah diproses semua, tak dikeluarkan, kita biar dia resting, biar dia parking dalam usus terlebih waktu, this is why dia akan jadi racun. So that's why again, dah buang ke hari ni? Soalan yang kita cuba amalkan, tanya setiap hari pada diri sendiri, check, pada orang-orang tersayang dan pada orang sekeliling. So lepas ni kalau online meeting ke, WhatsApp dengan kawan-kawan ke, Assalamualaikum, apa khabar, dah buang ke hari ni? Mungkin orang akan, apa ni, tanya dah buang ke tak? Tak adalah, I sayang you, nak tahu you dah buang tu sebab I nak pastikan you take notice. Perut ni kita penting tau nak jaga kesihatan. Kena make sure tiap-tiap hari buang. Okay. So, yes. This is where macam saya memang daripada kecil, daripada lahir alergi, banyak alergi. Memang betul. Bila kena serangan eczema yang teruk, ya Allah, 4 hari tak membuang langsung. Tapi the moment dah, okay, sekarang fokus, selama ni duk fokus makan linzi apa semua, lepas tu duk sapu Aquasan, personal care semua, tapi lupa nak baik pulih perut tu. So bila contact, refer kepada Didi Kak Liza, I allergic dah 2 minggu lah, masih teruk lagi ni, macam mana makan linzi dah banyak lah. Memang saya ingat masa tu dalam 20 yungkian, 40 polen, protein apa semua. Tapi set perut tu macam tak sebanyak yang badan perlu. Saya waktu tu perlu sampai 6 kot, 6 set sehari. Saya tak fokus pada perut. Bila refer Kak Liza kata okay, try. Kak Liza masa tu, ni zaman sebelum PKP, 2015, saya ingat lagi. Okay, cuba ambil lactoberi 4 kotak. 4 kotak banyaknya, sebab saya dah makan sampai 2 kotak, masih tak ada, macam slow lah. So kita, okay lah 4 kotak, try lah 4 kotak. Tak apa ke? Tak apa, Kak Liza dah ada attend meeting, Chinese distributor, dia ada severe allergy, dia ambil 4 kotak lactoberi. Alhamdulillah lepas tu bertambah baik. So okay lah 4 kotak. Lepas tu sebelum dia end the message, dia kata, dan ambil 5 liter air. Saya macam, 5 liter? Okay, banyaknya. Okay, tak apa, saya try. So I did that, ambil lactoberi, and then tambah air sampai 5 liter. Alhamdulillah, lepas hari keempat saya ambil 4 kotak lactoberi sehari, membuang, banyaknya keluar, busuknya, hitam apa semua, and dalam masa 2 minggu, clear.
severe alergi saya. So kat sini kalau ada orang ada masalah alergi, apa-apa masalah kesihatan lah, first kita tanya dia pembuangan macam mana. Kalau pembuangan dia tak bagus ataupun pembuangan dia dah memang bagus pun, hari-hari buang semua dapat memenuhi 6 ciri-ciri tu, suggest juga set perut. Sebab kalau pembuangan dah bagus, kita ambil set perut, dia akan lagi tambah baik. Maknanya kalau perut dia dah boleh menyerap 80%, dia add on set perut, InsyaAllah, Alhamdulillah boleh membantu penyerapan perut sampai 95%. Why not kan? It makes it better. Sebab, Ayah boleh share the next slide? Okay, ni tips. I think ni, actually slides ni daripada distributor lain. Ni hanya khusus untuk COVID kan. So kita make sure everybody public service announcement, cuci tangan, stay at home, tak perlu keluar. Dan kukuh kasih imun kita dengan vitamin C, kita punya probiotics dan gizi semua. But I would like to share basically few testimony lah downline saya yang mana beza ambil mereka setuju untuk baik pulih perut dengan tak baik pulih. Ni semuanya, hampir kesemuanya, saya akan share 5 testimoni. 1, 2, 3 yang tak setuju, 2 yang setuju. Okay. 3 orang yang tak setuju. Seorang yang pertama dia umur 60-an, dia ada masalah tulang belakang. Dia masa tu dia minat nak ambil YK2 dan dia sanggup ambil YK2 sekotak sehari. Saya dah waktu tu dah cadangkan, okay, saya panggil dia pangkat uncle. Uncle, saya tanya dia macam mana toileting, okay je. Saya pun segan lah tanya lebih kan. So okay, tak apa uncle. Okay, dia ambil YK2 sekotak satu hari. Hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tak ada apa-apa, masuk hari ketiga pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa macam mana? Tak ada apa-apa reaksi. YK2 sekotak sehari. So jadi Aina macam mana ni? Tak ada apa-apa pun Aina, you kata nanti I akan dapat macam-macam lah reaction semua, I menunggu juga ni. Tak ada. So saya kata tak boleh jadi ni. So saya tinggal balik. Apa kena tanya Kak Liza, saya cakap tanya elimination, tanya pembuangan. So tanya. Uncle kata itu uncle okay toileting macam mana Apa maksud uncle okay? So dia cerita lah dia masalah toileting memang teruk. Saya kata oh no wonder lah. Okay macam ni lah uncle. I know you nak ambil YK2 sebab you nak bantu dari segi masalah tulang belakang. Tapi apa yang uncle dah bagi tahu maklumat ni semua, uncle punya usus. Tantakan uncle penyerapan tu kosong. Maknanya uncle dah makan 3 kotak dah habis. Langsung tak dapat keberkesanan sebab tak ada apa-apa kesan. So apa kata uncle stop dulu. Kita baik pulih perut dulu, ambil elderberry. So dia pun macam tak nak. Uncle macam ni lah. Uncle boleh je nak terus makan YK2, tak ada masalah. 580 kotak satu hari. Tapi selagi usus uncle tak bagus, tak boleh nak serap, rugi sangat uncle. Elderberry RM70 je sekotak uncle. Nak bandingkan 580. So dia pun okay. Okay Laina, ambil berapa? Saya suruh dia ambil 12. 6 pagi dengan 6 petang. So dia ambil. Hari pertama tak ada apa. Hari kedua dah mula kentut. Kentut. So macam, bagus-bagus. Hari ketiga dah mula. Sebab dia, masalah pembuangan ni, dia tak boleh keluar dengan sendiri tau. Dia kena dikorek keluar. So bayangkan, kita sesuatu yang natural, yang semua jadi. Tiap hari kita buang, masuk bilik air, dia keluar sendiri kan. Dalam saya ni, dia kena korek keluar. So bila dia dah mula dapat kentut, saya refer Kak Liza, apa nak tunggu sebab dia punya ni dah teruk sangat, nak sampai kena korek keluar, macam mana kita sampai angin-angin dah keluar tu dah boleh start balik Lindsay. Okey lah. So dah angin dah keluar, dah mula lepas hari kedua tu dah mula angin keluar. Hari ketiga ke keempat saya tak ingat sebab ni 2012 macam tu. Dia dah mula keluar secara semajadi. Dia pun terkejut. Setelah bertahun-tahun dia tak boleh membuang dengan sendiri, tak boleh keluar sendiri. Lepas sama elderberry tu dah mula keluar. Dah ada nampak perubahan dari segi usus, barulah dia start Lindsay. So adalah nampak reaksi-reaksi yang lain. Itu yang pertama. Testimoni yang kedua, kira pangkat abang angkat saya, kami daripada kecil rapat. So dia buat takaful dulu. So
selepas sebulan lebih kot, klien dia semua komen, panggil dia Encik S Encik S, you ni nampak tua lah, nampak penat sangat. Kenapa Padahal dia tak adalah tua sangat, beza umur dengan saya dalam 3-4 tahun macam tu. Memang ramai, bukan seorang dua, dia kata naik malu nak pergi jumpa. Kata, nampak very haggard, you look very haggard, very old. Saya kata, Aina macam mana? Tapi memang dia kata penat sangat. So saya cakap, okay macam ni lah S. Dari segi tenaga, suplemen, sebab dia nak suplemen. So saya kata, okay lah. Kita fokus dengan apa yang dia nak lah. So okay, bagi tahu lah pasal Lizzie semua, tak nak. I nak yang untuk bagi tenaga je. So saya okay lah, pollen. Tapi saya cakap dia, you nak ambil pollen ni, tolerating you macam mana? Dia kata, biasalah I sembelit ni. Okay, then why not you start dengan lactoberry dulu? So dia kata tak nak, kata mahal lah itu ni. So, okay, dah bagi tahu dia awal-awal lah. Kalau you usus you tak bagus, kebarangkalian you ambil pollen ni, you tak dapat kesan tau. Dia kata tak apa, I nak try je. So dia beli 2 botol. So minggu pertama makan, tak ada beza. Minggu kedua makan, tak ada beza. Pollen. Cakap dia, okay macam ni lah S. You dah makan dah dekat setengah botol, tak ada beza apa-apa kan? Saya cakap kat dia, okay. Sebab rapat macam abang kan, kata okay, Aina akan courier sebab dia courier free, akan courier kat you 1 kotak lactoberry. You ambil lactoberry ni. Kalau berkesan, you bayar. Kalau tak berkesan, tak apalah. Anggaplah itu hadiah Aina pada you. Sebab ini kesian. Nanti you duduk makan pollen, tak dapat kesan. So dia kata, okay lah Aina, boleh lah. So dia dapat je, dia kata, Aina nak makan berapa banyak? Okay, ambil 10 paket. 5 paket pagi, 5 paket petang. Dapat tu terus buka minum. Selepas 10 hari, dia dah mula dapat kentut semua. Dalam masa jangka masa 10 hari tu, dia dapat kentut, pembuangan ni pertama baik. Lepas 10 hari tu, dia start balik pollen. Tak sampai seminggu lepas dia start pollen balik kali kedua, dia rasa sangat berbeza. Dan orang-orang yang komen kata dia nampak tua, nampak tak bermaya tu, komen, you nampak bagus lah sekarang. So dia sendiri cakap, Aina betul lah Aina, bila dah perut dah bagus, makan sikit pun dah dapat kesan. Makan pollen pun dapat kesan. Itu testimoni yang kedua. Testimoni yang ketiga, sepupu saya, awal 30-an, dia nak ambil Vitakin dengan protein apa semua untuk masalah tulang belakang. Juga ada masalah sembelit dan teruk. Daripada awal 20-an, maknanya 10 tahun. Dah 10 tahun dia ada masalah pembuangan 3 hari sekali. Dia sangat-sangat kurus. Dia makan banyak mana pun kurus je. So cakap dia macam ni lah, why don't you masukkan juga lactoberry? So dia pun setuju masukkan lactoberry sekali dalam rawatan dia sebelum dia ambil Vitakin semua. So dia ambil lactoberry 5 pagi, 5 petang. Sama juga reaksi, angin banyak keluar, kemudian dia mula dapat pembuangan setiap hari dan dia pun terkejut, dia kata tak pernah dia dapat membuang sebanyak ini dan sekerap ini. And dia memang kurus tau, sangat-sangat kurus. So lepas 10 hari dah dapat baik pulih usus dia, baru dia start Vitakin, protein, pollen. I think 2 je dia ambil. So dia punya keberkesanan dia dari segi tulang belakang, masalah tulang belakang dia bertambah baik sampaikan dia berhenti kerja setahun sebab masalah tulang belakang, nak kena operate. So Alhamdulillah sebab dia ambil Vitakin semua, dia boleh bekerja balik. And dia kata, Alhamdulillah Aina, for the first time in his life, dia put on weight. Before that, dia memang underweight. So I said, that's why lah, you memang kena baik pulih your usus tu. Kalau usus you tak bagus, you nak makan Vitakin ke, you nak makan Linzy ke, macam jadi rugi tau. So I said, even is orang yang ada, tak ada masalah, everyday membuang pun, kalau dia nak start ambil produk, apa-apa pun produk kita, sertakan sekali dengan set perut. At least 1 box of each. Bila perut bagus, kita punya usus bagus, immunity kita bagus, that's one that we know of kan. So dalam Chongho, Ayah next slide please. Okay. Banyak masalah yang kita tahu kalau tanda-tanda perut kotor kan. Sistem immune affected, orang yang ada masalah allergy, masalah keradangan, inflammation, penyerapan nutrisi. Sepupu saya tu daripada dia kecil sampai dia start buat treatment 2015 untuk tulang belakang dia tu, yang dia baru first time ambil lactoberry apa semua tu, dia memang kurus, sangat-sangat kurus. So lepas dia baik pulih perut, dia memang he put on weight and dia rasa lebih bertenaga.
Orangnya kecil je tapi dia kata boleh je dia nak tolak benda-benda berat apa semua, tak ada masalah buat kerja. And then masalah berat badan, this is very true. Untuk orang yang usus ada masalah, sama ada dia underweight, kurang berat badan, ataupun terlebih, overweight. Nak share testimoni downline saya. Dia ambil set perut, dia tambah dengan pollen. Selepas 3 bulan, dia ambil 2 kali sehari, 3 bulan dia amalkan, berat badan dia menurun 10 kilo. Sikit demi sikit. And bulan pertama tu berat tak turun sangat, tapi dia perasan baju makin longgar. That's one thing. So sebab saya cakap kat dia, kita punya berat lemak kita adalah lebih ringan daripada kita punya tulang, kita punya otot kan. So jangan terkejut kalau saiz badan you akan mula mengecut lepas ambil set perut ni. That is the bonus lah. So what else ni masalah metabolisme, sistem imun, mood swing, yes, ramai. Those yang selalu cepat-cepat nak marah apa semua selalu memang daripada mula-mula dulu. Kak Lisa selalu share, kita kalau orang tu yang selalu marah-marah, kejap-kejap sentap tu, sure sembelit. Which is true. Memang yang mana saya ada peluang nak tanya kan, yang mana cepat terasa, cepat marah, saya akan tanya, perempuan kan macam ni, you pergi toilet tak? You buang tak hari? Oh tak lah, I sembelit lah. Buang hari tapi kecil, macam tek kambing. Selalu ada masalah macam tu. Okay, next slide Ayah. So kita dalam stronghold, nak sihatkan perut kita, set perut. Ada 3 produk, which is the first one is Lactoberry. Lactoberry kita ada probiotics dan prebiotic. And dia memang membantu dalam menyelesaikan masalah both cerik-berik pun dia, sembelit pun dia. So kalau orang ada masalah cerik-berik, food poisoning ke apa, ambil lah Lactoberry dalam 5 ke 10 paket sekali harum. Lepas tu bersedia akan ke tandas dan akan buang habis dah clear semua. And lepas tu dah stop dah, tak ada dah nak ulang alik ke tandas. Ini testimoni yang terkini lah last week. Makcik saya, dia seorang je kena food poisoning sebab dia seorang je makan bubur kacang ke apa. So dia kata tak larat lah Hina pergi ulang alik tandas, penatnya, sakitnya, lepas tu nak kena kerja lagi, dia bekerja dari rumah. So dia try lah ambil Lactoberry sepaket, itu tablet sebiji. Dia kata bantulah kurang sikit. So dia cakap, Acik, why don't you take Lactoberry 5 ke 10 paket, one shot. Cuma lepas tu be prepared lah, you akan pergi toilet. Kadang-kadang tak sempat pun, memang pergi toilet, lepas tu akan keluar semua. Once dah keluar semua, insyaAllah lah clear. So dia try 3 paket je. Lepas tu pergi toilet tandas sekali, membuang habis semua. Lepas tu lega. And then few hours later dia message, betul lah Haina, I dah try, ambil 3 paket sekaligus. Cerik-berik food poisoning yang berhari-hari tu dah clear, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Okay, Lactoberry kita ada cranberry, raspberry, blueberry. Memang sangat-sangat berkesan untuk pembuangan kecil. Ni orang yang UTI, urinary tract infection, jangkitan saluran kencing. Ramai, I think last year kot first time saya dengar among my downlines, dia ambil Lactoberry, dia punya ada healing crisis berkaitan dengan kencing. So saya macam, tak pernah lagi. Selalu kita dengar ada cerik-berik ke, berbuah angin, kencing tak pernah. So bila dapat ilmu ni dah ada, cuma macam tak nampak kot, tak sampai, tak masuk kan. It's actually berkaitan dengan kencing. So orang yang ada masalah UTI, amalkan Lactoberry. You will notice a big difference sama ada completely stop ataupun jarang-jarang kena. Dan bila kena, cepat-cepat ambil Lactoberry. It will help to faster recovery lah, insyaAllah. Next. Okay, protein. Our protein is the best for me and my family. Dah 20 tahun guna kan, Jahoso protein. It is the best. Memang it is the only isolated soya protein. I don't know whether produk lain ada ke tak, tapi yang saya tahu dan dah guna dah daripada 2001. Kacang soya yang terasing. Maknanya masa dalam proses pemprosesan tu, dikeluarkan benda-benda yang allergens yang boleh menyebabkan alahan. Selalunya orang yang ada masalah alahan, orang yang ada masalah buah pinggang, tak boleh ambil kacang soya sebab secara semula jadi dalam kacang soya tu ada kandungan yang boleh menyebabkan alahan. So protein kita sebab dah dikeluarkan purin, okay,
dia tidak akan memberi kesan alahan kepada orang-orang yang tak boleh ambil kacang soya. So our protein is safe. In fact, safe untuk orang yang ada masalah buah pinggang. Ma Aina, dia chronic kidney disease punya patient, pesakit kidney kronik yang 2008 dah memang doktor kata menjadi calon dialisis. Inilah protein, satu-satunya protein, her source of milk yang mak ambil daripada dulu sampai sekarang. And Alhamdulillah setahun selepas doktor kata dia adalah calon dialisis, kami baik pulih secara semua jadi melalui produk Shongho, jaga pemakanan, healthy healing habits semua. Alhamdulillah setahun selepas doktor kata dia calon dialisis, pergi check, keadaan buah pinggang bertambah baik. Dengan mengambil protein waktu tu sampai 6 paket sehari. Soya protein bantu buang kolesterol, bantu perhadaman dengan lebih lancar. Lecithin is something yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan otak, betul. Kalau baby, tumbesaran otak bayi tersebut dalam perut berkesan untuk melewat dan menghalang nyanyuk. Ini sangat betul sebab my mum lepas stroke, dia kena stroke 2007 Mei. Lepas stroke memang banyak fungsi memory, ingatan, fungsi bahasa, berfikir, all these things, fungsi kemahiran brain function memang terjejas. Ada banyak yang terjejas. So kami as a family buat straight away buat pemulihan melalui produk punya, melalui habit hidup sihat, melalui memory rehab punya. So dari segi produk yang mak amalkan secara istiqamah everyday, CO coffee and soya protein. And Allahu Akbar, Alhamdulillah, dari 2007 hingga ke hari ini. Yelah, memory memanglah ada affected, but we notice that it's very slow tau. Dia melewatkan, it delays the brain disease punya problem lah. Okay. Protein kita ada enzim betik, enzim nanas yang membantu untuk penghadaman. Okay, next Ayah. Last is fiber. Yes. 3 benda ni, lactoberry, fiber and protein. Ini adalah set perut kita, set perut yang memang khusus untuk kesihatan perut. Okay, fiber kita ada satu-satunya fiber di pasaran yang ada kedua-dua jenis fibers, fiber yang larut air dan fiber yang tak larut air. Okay, basically it's, macam mana cakap yang mana for me lah personally and also among my network downline semua dan pengalaman tahun lepas, baik pulih kesihatan usus yang terjejas teruk. Set perut sangat-sangat penting dari segi dia bantu bukan saja untuk membaik pulih fungsi usus tersebut, ia juga membantu dari segi bila usus kita bagus, usus kita dapat fungsi dengan baik, penyerapan baik, so kita ambil apa-apa pun, ambil nutri tablet pun, or kita ambil coffee, whatever Shongho produk yang orang kata yang mampu milik pun, ataupun dalam kadar ambil Lindsay capsule, Lindsay party dalam kadar yang budget, if our usus dapat serap dengan baik, then kita dapat 100% optimum from whatever product that we're taking. It's not just product tau, dari segi apa-apa makanan yang baik, makanan yang ada tinggi khasiat, kita ambil dalam kadar kuantiti yang sikit pun, bila usus kita sihat, usus kita boleh serap dengan baik, apa-apa yang kita ambil yang baik ni, dia boleh serap. That's why it's very important. Sebab kita ada limit kan, kita boleh makan banyak mana setiap hari, and yang terbaik ialah kita makan benda yang boleh membantu secara terus boleh bantu kesihatan kita. So kita naklah apa-apa yang kita masuk dalam mulut tu yang baik dapat diserap sepenuhnya. Kita tak naklah contoh kita ambil satu kapsul Lindsay, tapi sebab usus kita hanya boleh menyerap 50%, lagi setengah kapsul tu keluar balik. Rugi, sangat rugi. Tambah-tambah lagi kalau tak kisahlah orang tu sihat ke, sakit ke, kita nak whatever amount jumlah wang yang kita keluarkan, kita laburkan untuk kesihatan kita, walaupun RM1, kita nak pastikan kita dapat keberkesanan RM1 tu. That's my understanding lah of how important it is to make sure kesihatan usus kita berada dalam kesihatan yang baik. And it is something yang
kita perlu monitor setiap hari. And bila sehari tak dapat, kena usahakan supaya dapat. Saya kalau bila tak, walaupun dah lalu rawatan intensif, khusus untuk simptom-simptom kanser usus tu, usus saya belum sihat lagi, belum baik lagi. Masih lagi lemah. Sebab saya masih lagi perlu bergantung pada set perut setiap hari. Adalah minimum amount saya perlu ambil. Kalau saya ambil kurang, katakan saya perlu ambil, yang terbaik saya perlu ambil 6 set sehari. Cuma sekarang belum lagi, insyaAllah tengah usahakan supaya dapat 6 balik. Tapi sekarang hanya ambil dalam 3, 2 ke 3 set sehari. Memang beza tau. So, I know after what badan usus saya khususnya dah lalui tahun lepas, dah lalui trauma krisis kesihatan tersebut, saya tahu dan saya tidak terkejut kalau usus saya sebenarnya ni perlu bergantung kepada set perut sepanjang hayat untuk bantu pembuangan setiap hari. But for me, it's like, it's okay lah, at least it's natural. It's okay, at least Alhamdulillah, set perut kita ni selamat. Set perut kita ni memang dari segi keberkesanan dia memang you buat ikut dos yang betul, you dapat. Dan set perut kita ni tak ada side effect. Tak ada side effect in the sense makan ni organ lain terjejas. Tak. Dan tak merana. That's one thing lah. Banyak orang dia nak cuci usus. Tapi dia cara dia tu memaksa badan untuk lalui satu keadaan yang merana lah, I would say. Dalam jangka masa yang lama. Macam, yes, you akan lalui healing crisis and all that. Tapi sementara je. The moment usus dah bertambah baik, kita punya healing crisis tu tak ada dah lah. So, apa lagi next slide. Tak ada dah kan nak bayar? Ke habis dah? I think that's about it. Saya nak share last testimony. Suara yang sangat-sangat rapat dengan saya. Azan sekarang. Kejap kita berhenti kejap
Okay. Dah habis bersambung. Alright, saya nak share 2 testimoni. Satu, saya nak tunjuk yang ada gambar. Ni testimoni Abang Aina sendiri. Dia ambil set perut masa jalani rawatan Bell palsy. Kejap ya, I try. I hope dapat. Bismillahirrahmanirrahim, nak share screen. Okay, start sharing. Ayah, you sekarang nampak apa? Nampak gambar Abang Kak Aina. Okay, alright. Ini gambar Abang Aina. Dia kena Bell palsy 2017. Walaupun gambar ni gambar sebelum dan selepas 3 bulan lebih, tapi sebenarnya dia dah bertambah baik sebulan. Dalam sebulan lepas dia ambil produk apa semua dah bertambah baik. Cuma baru ada peluang nak suruh dia ambil 3 bulan kemudian masa dia dekat airport. Gambar yang bulan Julai 2017 tu, dia dekat airport dah dalam nak pergi ke Bangladesh. So anyway, Abang Aina ni dia kena Bell palsy. Antara produk yang dia ambil adalah set perut. Dia just secara ringkas dia bekerja minimum 16 jam sehari. Daripada pukul 8 pagi sampai dia akan keluar rumah pukul 8 pagi dan kadang-kadang balik paling awal pukul 12 malam, kadang-kadang pukul 2-3 pagi baru balik. Dan antara tugasan dia adalah drive daripada KLIA pergi Port Klang, merata-rata lah. So walaupun dengan keadaan Bell palsy ni, dia terus bekerja. Tak ada MC, tak ada apa. So one of the things yang abang ambil waktu tu yang alhamdulillah syukur sangat-sangat is set perut. Protein, dia ambil protein, Vitaking, lactoberry, fiber tak ingat berapa paket sehari, tapi protein lactoberry tu memang sebelum dia keluar tu memang dia akan minum. Dan shake ni, set perut dan minuman-minuman ni dia minum walaupun dia bekerja 16 jam satu hari, on the go all the time, dia kata dia boleh tahan lah, tak lapar, dia penat still penat sebab memang waktu tu memang dia kata kejap-kejap nak kena rest. Tapi dia boleh lagi bekerja, terus drive ke sana kemari semua sampai tengah hari petang. Dia tak lapar. So set perut tu adalah pengganti makanan dia lah. Sebab waktu ni memang nak makan pun tak boleh. Sebab setengah half of his face paralyzed kan. And nak kelip mata tak boleh, nak bernafas pun tak boleh, nak telan pun memang dia kena telengkan kepala dia kepada bahagian yang boleh menelan ni, barulah boleh telan properly apa semua. So dia continue bekerja walaupun keadaan macam ni, and alhamdulillah lah. Lepas sebulan dah mula boleh gerakkan mata, gerakkan hidung, gerakkan mulut semua. Ada video dia dekat Instagram. Itu abang. Yang last sekali yang nak share ialah okay, dah boleh macam mana ni? Sorry, dah lama tak present, so agak okay, stop sharing. Okay. sorry. Okay, last testimony that I want to share is someone yang sangat-sangat rapat. Dia sebaya beberapa bulan lebih tua daripada Aina. So sebab dia lebih tua, so kita panggil kakak lah. So my kakak. Dia memang ada masalah kesihatan yang serius. 2000, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 2016, if I'm not mistaken. So serius dari segi organ-organ dalaman dia, buah pinggang, jantung lagi lama, jantung dari 2012 kalau tak silap, buah pinggang, jantung, hati dan beberapa lagi lah. So doktor nak buat procedure to investigate yang invasive, if I'm not mistaken macam biopsi, all those things lah. Tapi sebab keadaan badan dia terlampau lemah, doktor tak berani nak buat. Doktor suruh dia tunggu beberapa bulan, tengok keadaan badan dia bertambah baik, dia lebih kuat dan baru dia boleh proceed lah. So pendek cerita, dia dah kerap demam waktu tu, and dia memang lemah sangat lemah, tak bermaya. And dia
tanyalah Aina, okay nak ambil something for my energy. And then kata okay energy Poland lah. Dia memang dah dia family dia ambil produk bila sakit. Kecuali anak bongsu dia istiqamah ambil produk untuk asma. Alhamdulillah bertambah baik apa semua. Anak bongsu dia asma masa baby. So kata okay Poland. Lepas tu dia kata Aina I kerap demam. And lambat nak baik. And every time demam makin teruk keadaan. So saya okay, then your immune system. So dia pun tahu pasal nutri tablet semua sebab anak dia ambil lactoberry dengan nutri tablet. So saya cakap dia okay, bagi tahu lah pasal Lizzie semua, dia kata dia hanya boleh ambil nutri tablet. So I said okay, at least ada nutri tablet. Cuma saya tanya dia macam mana toileting lah. So dia kata dia ada masalah toileting daripada kecil. Toileting dia 3 hari sekali. So memang tahulah sembelit kan. So saya pun terangkan kepada dia pasal pembuangan ni semua. So kena baik pulih dulu sembelit apa semua tu. And then saya ingat lagi saya cakap kat dia, tak terkejut lah bila dia cakap dia hanya buang 3 hari sekali dan daripada kecil, daripada sekolah rendah. So maknanya waktu tu umur dah 36 macam tu. So maknanya dah hampir 30 tahun masalah dia tu. So saya cakap kat dia, no wonder lah you kesihatan fizikal you teruk macam ni. That's why you duk simpan all this berpuluh tahun ni dalam badan. So dia kata okay, no choice lah, memang kena ambil lactoberry dulu. So Alhamdulillah dia setuju ambil lactoberry dulu. And samalah Alhamdulillah dapat kesan macam sepupu saya tu. Dapat kentut, yang sebelum ni jarang kentut. Sedawa sampai yang jenis besar-besar punya sedawa. Buang angin, dapat pembuangan setiap hari. And then bila dah setiap hari boleh membuang dengan best sikit, baru dia start nutri tablet. And subhanallah, Alhamdulillah, Allah pemudahkan untuk dia. Walaupun keadaan, kalau nak fikirlah kita logik akal lah, keadaan kesihatan fizikal dia yang serius waktu tu, nak dibandingkan dengan produk yang dia ambil, macam ya Allah, memang betul Allah pemudahkan semua dengan izin Allah. Sebulan lebih lepas dia mula ambil nutri tablet, lactoberry semua ni, buat medical check up, and ada bahagian-bahagian badan dia yang masalah dulu, ada yang bertambah baik dan ada yang maintain. Yang mana doktor kata kalau bertambah teruk memang kita kena buat prosedur ni. But you need to do next step lah. So memang dari segi bila dia forward gambar result medical dia tu macam kita panggil dia H lah H, I tengok your result ni macam okay. Sebab saya pun tak berani nak excited sangat kan, macam okay, cuba dia terangkan, takutlah saya salah faham. So dia bagi tahu lah, dia bagi tahu satu-satu organ dia macam ni, buah pinggang dia macam ni, hati dia macam ni, jantung dia macam ni. So saya macam ya Allah, subhanallah, bertambah. Memang miracle lah, semua daripada Allah, izin Allah. So Alhamdulillah, kesihatan dia beransur-ansur bertambah baik. So sihat perut, insyaAllah. Sihatlah yang lain-lain tu. So I think that's it lah kot Ayah. Rasanya tak ada apa dah kot. Terima kasih bagi peluang. Okay, thank you very much Kak Aina untuk perkongsian hari ini yang sangat-sangat complete lah pasal kesihatan perut kan, dengan Kak Aina punya sharing sendiri, pernah mengalami masalah usus yang tak berapa sihat kan, untuk kita sama-sama tahu macam mana sebenarnya how bad sakit usus ni boleh jadi kan. I nak share sikit je lagi, kalau boleh nak share sikit lagi berkenaan anak yang nombor 3. Dia ni memang daripada kecil ada masalah pembuangan. Pernah share sebelum ni, masa dia baby lagi, masa dia hanya menyusu badan, belum makan apa-apa lagi, dia pernah, kalau dia kentut tu, every time dia kentut memang sangat super busuk, yang kakak dan abang dia pun semua terkejut lah. Memang tak ada siapa dalam rumah ni pernah kentut sebusuk tu sampai sekarang. Okay, itu masa dia baby. Dan sekarang Alhamdulillah much better, dan baru-baru ni dia ada dia demam hari tu. So masa demam tu 2-3 orang sekali demam serentak kat rumah ni. So dah jadi rutin lah, tiap-tiap pagi kita makan YKI dan ambil lactoberry. So dia kenal benda tu je lah. Dia kata dia 3 tahun kan, tak tahu apa sangat. Dia just kalau cakap
Jom kita makan lingzi, lepas tu dia macam lingzi yang hitam tu, dia tahu lingzi hitam and then elderberry yang sedap tu. So masa dia demam tu dia okay lah. Bila dia dah rasa dia dah better, dia macam susah sikit nak makan lingzi, which is okay, tak apalah budak-budak kan. Tapi just baru-baru ni, dan lepas tu bila dia macam dia rasa tak sedap badan, sakit perut ke apa, dia cakap sakit perut lah, nak makan lingzi lah. Maksudnya dia dah tahulah kalau dia sakit ke tak sedap badan, dia nak makan lingzi. Dia akan jadi better lepas tu kan. So just recently, I rasa kemarin ke bila, dia kata dia malam-malam tu dia minta maaf lah, dia cakap dia sakit buntut, dia cakap. Dia kata kenapa betul kenapa nak membuang ke kan, nak pergi toilet ke? Dia kata tak nak, tapi dia sakit. Dia macam dia budak-budak kan, so kalau dia cakap tu betul lah kan, dia tak kata dia sakit perut, dia sakit part tu. And then masa dia nak tidur, so I cakap lepas tu dia kata nanti nak makan lingzi dengan elderberry lah. Dia cakap okay jom. And then I tak ingat I bagi malam tu juga ke atau the next day. I rasa I bagi dia the next day pagi, bagi lingzi dengan elderberry. Dan dia sakit tu daripada malam kan, dia cakap, tapi dia boleh tidur lah apa semua. Dia kata dia tak nak membuang, and then tak ada pun demam dengan deran pun tak ada, macam dia sakit perut tak ada. Tapi the next day lepas dia dah ambil lingzi dengan elderberry tu, alhamdulillah dia dapat membuang satu kali. Dia ni bukan membuang hari-hari lah, dia memang masih ada problem tu juga, tapi insyaAllah getting better. Dan dia pagi tu dia alhamdulillah dapat membuang sekali. Tak susah pun pergi toilet. Dia kata nak pergi membuang, dan dia membuang, dan dia sangat-sangat happy. Lepas tu kan, sebab dia baru tengah toilet training, so dia excited lah. And then rupanya petang tu dia membuang lagi sekali. Dia membuang lagi sekali petang tu. Dan dia pun sangat-sangat happy lah. Dia selalu report lah benda-benda macam tu, dia akan report. Lepas tu, and I just nak beritahu sedikit history dia. Dalam masa setahun ni, dia pernah membuang najis dia tu macam berketul-ketul macam tak kambing tu pernah, macam bulat-bulat macam tu kan. Kita tahu itu adalah ciri-ciri najis yang tak sihat. Tapi sebelum tu dia lagi teruk macam kentut yang sangat busuk. Sekarang dia kentut tak busuk, tapi dia kadang-kadang dia ada najis yang betul-betul macam tu. Dan pernah juga dia dalam masa dia tengah pakai pampers lagi, I perasan almost every day dia ada sedikit darah dalam pampers dia. Masa tu yang I dah start worried lah. Masa tu I start bagi dia sakit perut, and then I start bagi elderberry, once in a while bagi lingzi, susah sikit nak bagi dia kan kalau dia tak berapa sakit. So alhamdulillah sekarang ni sebelum dia masa dia masih pakai pampers masa tu, alhamdulillah lepas tu dah tak nampak dah darah tu. Dan alhamdulillah sekarang ni much better lah dia punya pembuangan. So just nak beritahu lah, kalau boleh kita pantau lah. Sekarang kita dah tahu kan, I dulu pun tak tahu juga pasal kesihatan perut ni, tapi kalau boleh kita pantau anak-anak kita dulu, orang-orang dalam rumah ni dulu, sebelum kita nak cerita dekat orang luar. So ada siapa-siapa lagi nak tambah tak? Ada apa-apa nak share, rasa nak share tentang masalah perut? Tak ada? Kalau tak ada, boleh ambil gambar sekejap ke? Masing-masing gambar pemandangan. Pemandangan semua orang, ya? Jom. Tak ada benda lain kat sini. Satu je. Alright. Kena tak depan muka, Pam. Buka. Ni, elderberry tu. Kalau boleh I nak ambil gambar. 1, 2, 3. Alright. InsyaAllah dapat. Thank you very much semua. Kita akhiri majlis hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much untuk hadir hari ini. InsyaAllah hari Senin kita plan untuk atas permintaan kita plan untuk buat kira-kira tentang plan 111. So dia insyaAllah lebih relax, lebih mudah nak faham insyaAllah compared to the leadership bonus hari tu. Ke tak tahu sama level ke apa, nanti I akan cuba sharekan daripada bulan pertama hingga bulan ketiga 13 sampai setahun plan 111. So kalau nak tahu macam mana nak kira dia, kalau still tak sure, boleh join ajak downline juga untuk attend kita punya meeting hari Senin insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Right. Awesome.